bersama-sama. Nabi Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Rahmah wa syafi'il ummah, al-badru ad-duja wa sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بمن نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له ولك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Pada semua duyuh rahmat datang Allah yang dikasihi ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak semua, tuan haji dan para hajjah
Datuk Datin, sahabat-sahabat yang dikasihi kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua, kurniakan keselamatan kepada kita, kemudahan dalam urusan apa jua yang sedang kita lakukan saat ini. Mulakan kita keluar daripada rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan 3 doa yang diajar oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, maka terhalanglah segala perkara, sama daripada bumi, daripada langit, ataupun daripada bumi. Ya, Dia Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Amalkan 3 kali disebut dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apatah lagi di saat kita hari ini sedang diuji dengan COVID-19 yang kita sudah melihat angka dan kematian yang begitu banyak, dan juga kes yang semakin meningkat. Semoga Allah memelihara kita, merahmati kita dengan berkat, dengan apa yang dia ajar doa-doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damailah pagi ini kita mulakan dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Kita hadiahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan semoga-moga Allah Ta'ala juga hadiahkan, jadikan ia syafaat dan pahala rahmat bagi ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan dunia ini, yang masih hidup, yang jauh di mata, yang dekat di hati kita. Moga Allah mempermudahkan urusan mereka, Allah kurniakan keselamatan, dan Allah sentiasa memimpin mereka dalam hidayah dan inayahnya. Baiklah, sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah, terima doa kami, permudahkan urusan kehidupan kami, kematian kami, hitungan hisab kami, masukkan kami dalam syurga dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami, pelihara kami daripada wabak, bencana, musibah COVID-19 dan apa jua bala bencana yang telah lalu, yang akan mendatang, yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Selamatkan kami ya Allah, pelihara diri kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, zuriat keturunan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami semenjak kami akan balik sehingga saat kewafatan kami. Rahmati ayah ibu kami, anak-anak kami, keluarga kami. Himpunkan kami semua dalam syurga dengan rahmat-Mu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah menerima dan mengijabahkan doa-doa kita semua insya-Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat lagi bertamu bersama dalam Raudhatul Jannah, salah satu taman-taman syurga Allah di bumi ini, dalam majlis ilmu. Dan marilah saat kita melihat angka COVID-19 yang dah mencecah 600 lebih kanak-kanak yang tidak berdosa ahli syurga pun meninggal dunia, para ulama semuanya. Inilah musibah, inilah bencana yang Allah timpakan di akhir zaman yang kita sendiri yang beriman dengan Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khawassah. Takutlah kamu akan bencana, musibah yang ketika mana Allah menimpakan ia. Dia tidak kena orang yang zalim saja, dia tak kena pelaku-pelaku maksiat saja, tapi semua kita yang menanggung kesan dan bebanannya. Dan sudah tentulah apa yang berlaku hari ini satu perkara yang mengundang murka Allah Ta'ala. Kerana sekiranya penduduk negara itu beriman pada Allah, sudah tentulah seperti mana yang Quran nyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, kami buka pintu barakah daripada langit, daripada bumi. Tetapi apa yang berlaku hari ini bukan pintu barakah, tapi pintu musibah, pintu bencana, pintu wabak yang tidak mampu lagi kita nak kawalnya. Maka itulah dosa-dosa kita, itulah kesilapan kita, itulah yang perlu memerlukan kita semua kembali memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi ini mari sama-sama kita mulakan dengan sayyidul istighfar dan istighfar pada Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. Ini soalan yang kita akan jawab ketika mana kita masuk dalam kubur. Malaikat tanya kita, siapa Tuhanmu? Kerana itu ketika di dunia ini kita sudah melazimi meletakkan bahawa Allah itulah Tuhan kita semua. Bahkan sering Rasulullah SAW subuh kita ucapkan, raditu billahi rabbah, sesungguhnya kami redha Allah adalah Tuhan kami. Wa bil islami dinah, Islam ini agama dan cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul bagi kami. Maka memerlukan sayyidul istighfar itu bermula dengan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhan kami, engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan malaikat engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan kami. Wa ana abduka, kami semuanya abdi, hamba-Mu yang hina dina, yang penuh dosa, penuh kekurangan, penuh maksiat. Wa ana ala ahdika, ya Allah kami semua terikat dengan janji-janji kami kepadamu. Janji menjadi hamba yang beriman, yang bertakwa,
Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siapa Tuhan kamu? Ketika di alam arwah kita telah menjawab, qalu bala syahidna, engkau ya Allah Tuhan kami, bahkan kami bersaksi. Wa wa'dika mastata'tu, ya Allah, di pagi ini kami berjanji kami akan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu. Dalam kelemahan iman kami, dalam lemahnya kami, tidak ada daya dan upaya ini ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu, kami akan usahakan untuk menjadi hamba yang beriman, bertakwa padamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, kami mohon berlindung dari dosa, kejahatan, maksiat, kezaliman yang pernah kami lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, di pagi ini kami akui betapa dosanya nikmat, rahmat, rezeki yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami di saat ini. Wa abu'u bi zambi, dan begitu juga ya Allah, di pagi ini kami akui dosa-dosa kami menggunung tinggi. Kelalaian hati kami, pandangan mata kami lihat yang haram, mulut kami bercakap yang riba, mengumpat, tangan yang menulis, memfitnah, tangan ini yang menulis bermacam-macam di dalam Facebook, dalam Instagram. Subhanallah. Wa abu bi zambi, ya Allah, banyaknya dosa-dosa kami. Faghfirli, maka ampun dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada siapa yang boleh mengampun kami melainkan Engkau ya Allah. Itulah ikrar kita, itulah sayyidul istighfar yang kata Nabi SAW, siapa yang baca dia dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan dan kefahaman, sekiranya dia mati pada siang hari ini, sebelum maghrib nanti dia mati, kata Nabi SAW, syurgalah miliknya. Subhanallah. Hanya dengan satu kalimah, hanya dengan sayyidul istighfar, dengan penuh yakin kita pada Allah, dengan penuh kefahamannya, dengan penuh penghayatannya, maka Allah Ta'ala akan mengerahkan syurga untuk kita insya-Allah. Subhanallah. Marilah kita mulakan pada pagi ini dengan sama-sama kita memohon keampunan Allah Ta'ala dosa-dosa kita, menyebabkan datangnya wabak. Dosa kita lah yang menyebabkan datangnya bencana. Dosa-dosa kita lah yang terhalangnya kita mendapat ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita dengar, kita boleh beramal dengannya. Dengar banyak, baca banyak, share banyak, posting banyak, tapi beramal sedikit. Ya Allah, dengan dosa-dosa itulah anak-anak kami tak dengar cakap kami, rezeki kami terhalang, urusan kami Engkau sulitkan. Betapa banyaknya dosa-dosa itu menyukarkan kehidupan kita hari ini. Manusia hanya nampak yang zahir, dia tidak melihat dosa-dosanya itu. Sebagaimana kita lihat orang begitu ketakut dan gerut dengan COVID-19, tapi kita tak pernah rasa takut dengan dosa-dosa kita pada Allah Ta'ala. Kalau dijadikan dosa kita ini satu bau, subhanallah, percayalah, bukan penjarakan 1 meter, bukan pakai mask, sesiapa pun tak sambut duduk dengan kita walaupun jarak yang jauh 2 meter, 3 meter, tapi berbaunya dosa-dosa kita, maksiat kita pada Allah itu menyebabkan tidak ada sesiapa yang sanggup lagi bersama dengan kita. Subhanallah. Moga Allah ampuni kita, Allah rahmati kita di pagi yang mulia ini, di saat hujan yang turun ini. Masya Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, setitik yang jatuh ke bumi ini, dia tidak jatuh ke bumi hujan itu, illa yusabbihu bihamdih, melainkan satu titik hujan itu, subhanallah, 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 bertasbih pada Allah Ta'ala. Walakin la taqahuna tasbihahu, tapi kamu yang tidak faham bahasa tasbih.
InsyaAllah marilah kita mengambil peluang pagi ini, saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan ingatan kita, memperbanyakkan istighfar kita, dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Moga Allah mengangkat musibah wabak ini dengan kita memohon keampunan daripadanya, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah kita selawat Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه الحق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الحق قدره ومقداره العظيم. Salawat al-Fatih. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الحق قدره ومقداره العظيم. Salawat Nur ya Anwar. Allahumma salli ala nuril anwar wasilil asrar triyaqil aghyar wa miftahi bab yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب يسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به غرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به هوائج وتنال به غرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi gharaibun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Kemah selawat. Allahumma tanah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bihi hawaiju wa tunalu bihi gharaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita semua istiqamah dalam istighfar, dalam bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana istighfar itulah mengundang ampunan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, mengasihi hamba-hambanya yang walaupun banyak dosa dan maksiat, tapi selalu dan sentiasa ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengasihi mereka yang sentiasa menyucikan dirinya walaupun dalam gelombang ujian, dosa dan maksiat, tetapi ia terus dan menerus memohon keampunan, memohon rahmat, memohon redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, begitulah yang kita lihat dan kita saksikan hari ini. Kondisi kita, keadaan kita manusia yang selalu dan selalu yang pasti akan terus melakukan dosa dan maksiat. Ya, kita disuruh tetap istiqamah untuk memohon keampunan Allah, memohon redha-Nya, memohon syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini, masa yang berbaki, kita sambung sedikit lagi perganjian kita yang telah kita bicarakan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pastinya ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kepayahan, kesulitan dan kesakitan itu pasti hujungnya ada kemudahan. Seumpama kita hidup di dunia ini, penat, letih, di saat orang tidur dibuai mimpi, ada yang bermimpi
nak jadi jutawan, nak jadi orang kaya. Ya. Ada yang bermimpi dengan macam-macam mimpi yang indah. Tapi hamba yang beriman akan bangkit di waktu malam, memburu redha Allah Ta'ala, sembahyang, bertahajud, berkhalwat dengan Allah, membiasakan diri kita. Kerana kita lihat ketika mana seseorang itu, contoh hari ini COVID-19, bila mana seseorang itu disahkan positif, dia akan dikuarantinkan. Ya. Kuarantin ni sama ada kuarantinkan diri di rumah, ataupun dia kena kuarantin di pusat kuarantin. Ketika itu 2 minggu kita dah rasa dah, 2 minggu kuarantin, tak jumpa kawan-kawan, tidak ada pekerjaan, tiada lagi hobi kita, kegembiraan kita, ya, bertemu kawan-kawan. Maka biasakanlah diri kita berkhalwat. Dan khalwat ini adalah yang paling, yang kita nak tekankan di sini, khalwat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna khalwat dengan Allah, kita memutuskan semua hubungan kita dengan manusia. Kita putuskan rantaian. Bukan saja rantaian COVID-19 ni, kita putuskan rantaian hubungan kita dengan manusia. Kan tu kadang-kadang betapa kita ni sibuknya dengan dunia. Yo, lepas kita semayang, cepat-cepat kita bergegas nak sambung kerja. Kita berjanji dengan orang, kita nak kerja, komitmen kita dalam kerja. Kita lupa berzikir, bertasbih, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih parah lagi, jarang sekali kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan kita nak berkhalwat ketika mana kita sembahyang sekali pun. Ya, ketika mana kita bersembahyang, subhanallah, lama mana orang yang sembahyang ketika solat berbunyilah telefonnya. Ya, telefonnya berbunyi. Ya, ketika telefon dia berbunyi, ada yang tidak lagi khusyuk dalam solat. Macam mana kita nak berkhalwat? Maksud khalwat ni apa? Putus rangkaian, putus hubungan kita dengan makhluk, lalu kita dengan Allah Ta'ala. Kan nanti kita masuk masjid, bismillah, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, waftah li abwaab rahmatih wa fil li zunubi, minta Allah ampun dosa kita, Allah buka pintu rahmat. Lalu kita nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ketika kita beriktikaf ni, kita putus rangkaian kita dengan makhluk. Kerana itu dinamakan masjid itu Baitullah, rumah Allah, tempat kita beribadah. Tapi bila kita bermuhasabah betapa sibuknya kita dengan dunia, betapa lalainya kita, lekanya kita, ketika kita masuk masjid pun kita masih lagi, ya, berwasa, kita masih lagi, ya, hilang khusyuk kita. Ketika solat, telefon berbunyi. Selepas solat tak sempat nak habis doa lagi, kita dah tengok telefon kita dah. Subhanallah, betapa jauhnya kita nak berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ada orang, ya, ketika mana masalah internet, masalah wifi, ya, internet tak ada sekejap je, 1 jam je, dia macam tak boleh hidup lah. Hidup je tu macam tak boleh hidup lah. Seolah kehilangan internet dalam masa 1 jam itu, ada yang setengah jam, seolah dunia ni sudah tidak ada makna bagi dia. Kerana dia sudah sangat terbiasa hidup dalam lingkungan hanya terkait hubungan dengan makhluk, tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi kerana Allah, kita bina rangkaian kita dengan Allah Ta'ala, mencari waktu kita berkhalwat dengan Allah, dengan kita putus hubungan kita dengan makhluk. Dan waktu yang terbaik itu ialah ketika kita bangkit di tengah malam, mengadukan keluh kesah kita kepada Yang Maha mengatur, Yang Maha menyembuhkan, Yang Maha memelihara, Yang Maha menjaga,
yang maha memberi rezeki di saat semuanya bermimpi untuk mendapatkan dunia. Yang habuannya segera, yang habuannya hanyalah seketika. Marilah kita bersabar seketika ketika hidup di dunia ini, kerana kita nak menikmati suatu nikmat yang disebut abadan abidin, kekal selama-lamanya. Seumpama orang berpuasa, lapar dan dahaga pagi sampai maghrib saja, sekejap saja. Begitulah dunia ini. Dunia ini seketika saja. Sabar dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya, meletakkan masa dan waktu kita. Kalau 24 jam kita ada waktu, cuba gambarkan. Sudahlah, waktu kita dengan family bonding time pun kita tak ada, dengan family pun tak ada. Sibuk dengan kerjaya, dengan kerja, dengan hobi, dengan kawan-kawan. Maka waktu kita berkhalwat dengan Allah bila? Kesibukan kita menyebabkan kita tidak ada waktu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi dah menyebut dalam hadisnya, ketika seorang itu mati, yang akan mengikutinya ke perkuburan 3. Wa yarji'u isnain wa yabqa wahid. Wa yarji'u isnain, 2 akan balik. 2 balik. Wa yabqa wahid, yang kekal 1. Yang ketinggal 1, 2 balik. Ni ulama buat perumpamaan 3 orang sahabat. Kita hidup ni kita ada 3 orang sahabat. Yang pertama, harta benda. Yang kedua, keluarga dan anak-anak. Yang ketiga, amal yang soleh. Harta benda selalu kita berdamping, selalu kita ingat dan teringat, sehingga kita letak target nak jadi jutawan. Aku mesti kaya, tak handsome tak apa, asalkan kaya. Ada bukan begitu? Ya, tak handsome tak apa, asalkan kaya. Macam-macam kita punya terima. Dan yang mengikuti pun ramai. Kerana manusia bila sebut nak jadi kaya, nak jadi jutawan, nak dunia, pasti ramai yang mengikutinya. Ya. Tapi ikuti kuliah, ikuti majlis sikit, tak ramai. Berbayar, sanggup berbayar. Kalau berbayar pun sanggup berbayar. Kalau pergi khusus pun sanggup tinggal rumah tangga, kediaman, ambil cuti kerana nak pergi khusus. Sedangkan masjid hanya beberapa langkah daripada depan rumah kita, kita tak pergi. Kita kejar saham, kita kejar dunia, kita kejar nak invest perniagaan, kita nak kaya, kita nak achieve target kita. Kita sanggup pergi ke serata dunia, kita sanggup pergi jumpa semua orang, kita sanggup iklankan apa saja. Tapi untuk agama Allah, kadang-kadang masjid hanya beberapa langkah, tak sampai kita ke masjid. Kerana kita tidak melihat nilai pahala itu. Kita tak nampak Allah nak beri pahala. Sebab tu kita kena kenal dunia dan kita kena akhirat. Dunia ni apa sifat dia? Dunia ini qarib, yang dekat. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak dunia, kami beri pada dia dunia. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Dan siapa yang nak akhirat, Allah beri padanya akhirat. Tapi keutamaan kita orang beriman, wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah bahagian kamu, bekalan kamu, saham kamu, kekayaan kamu, aset kamu dalam kehidupan akhirat. Tapi Tuhan kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Tak salah nak jadi jutawan, nak jadi kaya. Orang kaya yang boleh bagi zakat. Ya, mana ada orang fakir miskin nak bagi zakat, nak infak? Tidak. Yang boleh berinfak itu orang yang kaya. Kita tidak pernah menolak dunia, tapi letaklah keutamaan di akhirat. Seumpama kita katakan kita beribadah supaya roh memimpin jasad. Roh kita jadi imam, jasad menjadi makmum.
Nak bina badan sadar tak apa. Nak minat sukan cycling, gatih basikal, pergilah 100 km, 200 km, tak ada masalah. Ya. Tapi pastikan kita di subuh hari kita di hadapan dalam masjid. Itu baru seimbang. Ketika subuh kita di hadapan, tubuh kita yang kuat, fizikal kita yang kita bina, nak sadar, nak cantik, nak slim. Hobi dan sukan kita panjat bukit, kita berenang, kita main badminton, kita main futsal, kita main basikal. Ini hobi kan kegemaran kita. Tapi yang penting ialah roh memimpin jasad ini. Ketika siang hari kita boleh, tetapi ingat, di malam hari tubuh yang ringan ini boleh bangun menangis di hadapan Allah Ta'ala. Inilah yang disebut ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Para sahabat-sahabat Nabi itu ruhbanun fil lail, mereka di malam hari umpama rahib-rahib yang menangis di hadapan Allah Ta'ala. Subhanallah, malam hari mereka menangis. Wa fursanun fil nahar, di siang hari mereka umpama singa. Mereka pahlawan yang gagah, hebat dan berani. Subhanallah, tak salah. Kita nak ada hobi, kita nak sadar, kita nak bersukan, kita nak ada apa pun minat kita di siang hari. Tapi pastikan kita di malam hari orang yang bangkit bertahajud di hadapan Allah. Pastikan di subuh hari kita orang yang duduk di hadapan ketika sembahyang berjemaah. Subhanallah tuan-tuan. Kita malam mengantuk, kita ni terbalik. Sahabat Nabi dulu ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Malam mereka rahim, mereka menangis di hadapan Allah. Siang mereka itu pahlawan tentera yang bergagah berani. Kita terbalik. Di waktu malam kita tidur, di waktu siang kita mengantuk, kan? Di tempat kerja kita mengantuk, tengah sembahyang pun kita mengantuk, tengah berzikir pun kita mengantuk, kita dengar kuliah pun kita tidur, kita duduk rumah pun tidur, kita bercakap pun kita tidur. Semua dah terbalik. Sebab tu dunia ni dah, memang dunia ni pelik dan terbalik. Apatah lagi di akhir zaman. Tuan-tuan tengok hari ni, orang dulu-dulu, orang tua dulu-dulu, ya, mereka rumah mereka banyak. Orang dulu-dulu ni pengangkutan mereka, ya, pengangkutan mereka berguna sampan. Ya, jalan utama mereka adalah jalan melalui sungai-sungai. Ya. Jadi tanah-tanah rumah mereka di tepi-tepi sungai. Orang dulu-dulu ni cerita dia. Masya Allah. Hari ni orang kampung nak rumah kedai, nak rumah tepi jalan utama, nak buat rumah sewa, ya, nak buat rumah kedai, kan? Dia terbalik. Hari ni orang kaya-kaya cari rumah tepi sungai. Orang miskin nak cari rumah di tengah-tengah bandar. Dulu orang buat rumah pakai kayu. Orang kaya-kaya rumah batu. Sekarang dah terbalik. Ya, sekarang, ya, orang kaya nak buat rumah kayu. Dia kata rumah kayu ni cantik. Kayu pun harga dia mahal sekarang ni. Orang kaya buat rumah kayu. Orang miskin buat rumah batu pula. Rumah PPRT, rumah kecil-kecil ni. Dunia memang terbalik. Semuanya dah terbalik. Subhanallah tuan-tuan. Ya, moga kita istiqamah dengan kebaikan. Moga kita kekal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kerana itu kita melihat, kita nak dunia, kita nak sadar, kita nak cantik, kita nak boleh. Pastikan jasad kita ni roh yang memimpin. Di malam hari kita bangun bertahajud. Kenapa tubuh kita dah ringan dah, kita exercise, kita panjat bukit. Jangan di siang hari kita mampu mengangkat yang berat, tapi di tengah malam selimut yang nipis itu tak mampu kita nak angkat. Siang hari 80 kilo, 100 kilo kita angkat.
kan? Itu cycling 100 kilometer. Masjid tak sampai 1 kilometer di depan rumah kita tak sampai. Selimut tak sampai 5 kilo selimut. Kada sampai selimut 10 kilo tak sampai. Selimut kita malam ni kita nak angkat pun tak mampu. Itu tanda bukan roh yang memimpin jasad, tapi jasad yang memimpin roh. Dan kita kena ingat roh yang paling utama. Ketika kita mati nanti, jasad kita masuk dalam kubur, 2 hari perut kita dah pecah, bahkan sehari muka kita dah pecah dah. Ulat-ulat dah datang dah. Ulat-ulat dah datang. Kecantikan, keindahan, sadar, slim, tidak ada jeraga, apa saja yang kita namakan kecantikan itu hilang sekelip mata saja. Hilang dalam satu kelipan mata saja, habis semuanya. Ad-dunya zinah, dunia itu perhiasan. Bagang perhiasan. Perhiasan ni kalau pokok kita beli mahal macam mana ketika dia hidup cantik, tapi ketika pokok itu sudah mati, mata kita memandang berasa, orang Terengganu kata serabu tengok. Kita tengok tu kita rasa menyemuk dia. Tapi ketika dia berbunga, dia ada pokok menghijau cantik, tapi ketika dia dah mati, kita tengok dia menyemuk. Itulah dunia. Al-mal wal banun zinah, harta benda dan keluarga anak bina kamu perhiasan sahaja di dunia ini. wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Yang kekal itu adalah amal-amal yang soleh yang kamu lakukan. Karena itu kata Nabi SAW, bila kita mati, 3 yang mengikuti kita ke kuburan. Yang pertama, harta benda yang kita duk cari sangat hari ni, kita cita-citakan, kita impikan, kita roadmapkan, ya, kita letak target, kita tulis. Ada orang menulis lagi, saya mesti jutawan. Tidak ada saya nak jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Saya nak jutawan, bukan saya nak jadi ahli syurga. Biar kita jutawan dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Ya, tak salah ni, tak salah dunia. Jangan saya kata saya tolak dunia, tidak. Tak salah. Dunia jambatan ke akhirat. Tapi kita gunakan jambatan itu untuk kita ke syurga Allah Ta'ala. Ya, biar seimbang. Kalau kita bersukang tadi, kita bangun tahajud, kita duduk sah depan masjid, alhamdulillah. Teruskan hiking, cycling, gym, apa lagi yang tuan-tuan minat, badminton, futsal, jogging, apa saja aktiviti, silakan. Yang penting roh memimpin jasad. Begitulah dengan kehidupan kita di dunia di saat ini. Ya, tak ada masalah. Tuan-tuan nak kerja kekayaan, nak jadi jutawan, nak memiliki aset, tetapi ingat apa yang Allah nyatakan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Cari bahagian kamu di akhirat yang pertama dahulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan pada masa yang sama jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kamu kebaikan sebagaimana Allah itu telah berbuat baik pada kamu. Kamu buat dosa banyak, Allah ampunkan kamu. Orang menzalimi kamu, orang mengkhianati kamu, orang melukakan kamu, apa jua yang kejahatan yang dihalakan pada kamu, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang paling baik. Buat baik. Ya. Buat baik sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kamu semua. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Kata Nabi SAW, ketika jenazah kita dibawa ke kuburan, 3 mengikuti. Harta benda kita, barangkali kenderaan kita, barangkali Belfire kita, barangkali Ford Ranger kita yang diletakkan di belakang tu jenazah kita, barangkali harta kita dibawa pergi sama. Ya. Yang kedua, ya, malu wa ahluhu, ahli keluarga kamu, wa amaluhu,
dan amalan kamu. 3 perkara. 3 yang akan pergi mengiringi seorang itu ke kuburan. Tapi ingat, yang pertama pulang harta benda kamu. Harta benda kamu yang kamu idam-idamkan, yang kamu tulis, yang kamu pergi kursus, yang kamu cita-citakan setiap hari, yang kamu disuruh mindsetkan minda kamu, aku jutawan, aku jutawan, bangun pagi jutawan, nak tidur malam jutawan. Itu yang tinggal kamu terlebih dahulu. Syurga yang tidak ada dalam pemikiran kamu, itulah sebenarnya sepatutnya menjadi cita-cita utama kita. Kerana itu orang beriman, di hatinya akhirat, di depan matanya itu adalah kematian. Dunia hanyalah alat dan jabatan, bukan matlamat. Dunia hanyalah wasilah, bukan ghayah. Dunia ini adalah wasilah, alat untuk kita buat baik, bersedekah. Lagi banyak harta, lagi hebat kita bersedekah, menginfakkan harta benda kita. Jadi orang yang tawaduk, tak sombong dengan harta benda. Lagi jadi orang yang disukai orang sebab suka tolong orang, pemurah. Ya, biar kita macam tu. Ya, kerana tuan-tuan semua, sering di dunia ini, sahabat nombor 1 kita apa dia? Harta. Kita semayang tak khusyuk kerana kita kejar harta. Kita tak sempat nak zikir lepas semayang kerana kita appointment, janji dengan orang, klien, nak dapat projek. Itu dan ini. Kita sayangkan sahabat yang pertama kita, harta itu. Kita tak sempat nak bangun malam. 24 jam tidak ada masa kita khalwat dengan Allah. 24 jam tidak ada zikir, salawat. 24 jam Quran tak sempat kita nak sentuh dan baca. Yang pertama yang kita sayang, kawan kita, sahabat kita, dunia, harta benda. Yang kedua, kata Nabi SAW, anak-anak, keluarga. Sayang isteri, sayang suami. Masa kita dengan anak-anak, orang azan maghrib pun kita dengan anak-anak isteri lagi. Orang azan subuh pun kita dengan anak isteri lagi. Azan zuhur pun di mall lagi. Azan asar pun masih lagi sibuk di bandar lagi. Maka bila waktu kita dengan Allah? Yang pertama, harta. Yang kedua, keluarga, zuriat keturunan kita. Kerana itu Quran membuat perumpamaan yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Bukan saya sebut ni, Quran sebut, hai orang beriman. Ya, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak-anak kamu daripada ingatkan Allah Ta'ala. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang Allah lalaikan ia dengan harta benda, dengan cita-cita dunianya, keluarga dan anak binaknya, sesungguhnya ketahuilah, itulah orang yang paling rugi kehidupannya dunia dan akhirat. Dan ayat lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Masih lagi 2 yang Nabi sebut. Sesungguhnya innama amwalukum, sesungguhnya harta benda kamu itu, harta kita itu, wa auladukum, anak-anak kamu, fitnah. Itu adalah ujian dan fitnah ke atas diri kamu. Betapa ramai orang yang menangis hari ini kerana hartanya. Betapa ramai terputusnya hubungan adik-beradik kerana harta pusaka. Berapa bilion harta pusaka yang tidak dituntut kerana perbalahan adik-beradik, mak saudara, sepupu, sepapak. Tak bertengkar siapa di antara anak beranak. Betapa harta itu fitnah yang besar dalam kehidupan kita. Betapa ramai yang memfitnah, sanggup buat video locoh dan sebagainya, menjatuhkan maruah, membunuh, memfitnah, ribah, namimah. Yang kita lihat perebutan harta pangkat jawatan. Ya, boleh kita katakan mengundang gelombang yang ketiga hari ini, kerakusan manusia terhadap dunia, harta, pangkat, jawatan. Betapa anak-anak
Betapa ramai ibu ayah yang menangis hari ini kerana anak-anaknya dan keluarganya. Maka benarlah, Sadaqallahul Azim. Berkatalah, Sadaqallahul Azim. Yakinlah, Sadaqallahul Azim. Benarlah apa yang Allah kata dalam Quran. Allah itu yang Maha Asa, yang Maha Agung. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak keluarga kamu, ujian dan fitnah yang besar ke atas diri kamu. Percayalah. Maka kata Nabi SAW, ketika mana kamu mati nanti, yang kamu bunuh yang pertama ni harta. Yang kamu sayang, yang kamu tidak ada masa dengan Allah, kamu tidak ada masa untuk Rasulullah SAW, keluarga kamu. Fayarji'u isnin, dua ni akan balik dulu. Wa yabqa wahid, dua ni balik. Wa yabqa wahid, satu yang akan kekal. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang sering kita bersahabat, yang sering kita berkasih sayang, yang sering kita merindui dan mencintai. Tuan-tuan, orang tak tidur malam hilang duit. Duit bukan kata jutaan yang hilang, hilang beratus pun dah tak tidur malam. Ya. Ada orang dipotong gaji RM10, marah dia. Ada orang tak masuk gaji, marah dia. Ada orang dipotong RM50, hidupnya tak tenteram. Ini yang kamu sayang, ini yang menjadi KPI hidup kamu, ini yang kamu cari dan berbumbut. Ini tumpuan kasih sayang kamu. Anak-anak, keluarga, kamu berdamping, kamu bahagia, kamu rasa. Wa yarji'u isnain, dua ni akan balik terlebih dahulu. Ketika jasad kamu dimasukkan ke dalam liang lahat, dua ni tidak akan masuk bersama. Harta kamu tak akan masuk, ahli keluarga kamu tak akan nak masuk duit, harta dalam tu tidak. Mereka akan bahagi-bahagikan. Yang lebih parah, berbalah, putus hubungan adik-beradik. Wal-iyazubillah. Sayang macam mana pun isteri pada suami, dia tak akan masuk dalam. Sayang macam mana pun seorang suami pada isterinya, dia tak akan duduk dalam liang lahat yang sama. Entah esok lusa dia kahwin lain lagi. Ya, saya ada kenal seorang lelaki ni, Masya Allah, isteri dia meninggal. Saya kagum lah dengan dia. Bila isteri dia meninggal, dah bertahun-tahun pergi ziarah kubur. Saya pergi ke kubur dia ada. Mari baca Yasin kat isteri dia. Subhanallah, saya kata, sabarlah dia, hebat. Dia tak kahwin, dia pergi ziarah kubur, baca Yasin. Ya. Akhirnya baru ni jumpa dapat anak dah. Ya. Mana sayang macam mana pun, akhirnya dia akan balik. Dia akan ada kehidupan, dia akan berkahwin yang lain. Orang lain akan menikmati harta benda kita. Ketika mana harta benda yang kita usahakan, kita tak bawa ke akhirat, orang lain di belakang akan nikmati dia. Sebab tu untung dan hebat orang beriman, harta dia dah sedekah, dia wakaf, dia infak. Dia tahu kalau dia mati, dia dapat di akhirat. Kalau dia tinggal, ya, kalau dia seorang perempuan, isteri baru suami dia yang akan guna harta itu. Kalau dia seorang suami, nanti suami yang baru pada isteri dia akan guna harta dia itu. Lepas tu orang yang beriman ni dia bijak. Bijak apa? Dia bijak fikir akhirat. Dia bijak apa? Dia bijak fikir kehidupan setelah kematian. Itu manusia yang paling cerdik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu tuan-tuan, dua ni akan balik. Kata Nabi SAW, wa yabqa wahid, yang akan tinggal itu, yang kekal itu satu. Wa yabqa wahid, satu saja. Apa yang satu itu? Satu itu adalah wa amaluhu, amalan kamu. Sahabat yang kamu paling tak suka, kamu bersahabat 3 orang, harta paling kamu sayang, kamu ingat sampai ke malam. Tidur pun bermimpi nak jadi jutawan, bangun-bangun susah lagi, miskin lagi. Tapi kalau kamu mimpi syurga, insya-Allah, mimpi nak tidur nak jumpa Allah, tidur kamu mimpi kamu nak bangun tahajud, tidur kamu mimpi nak jumpa Rasulullah, syurga milik kamu. Mimpi nak jadi jutawan, kamu bangun pagi fakir lagi, miskin lagi, tak senang-senang. Harta benda tinggal kita.
wa yabqa wahid, yang kekal satu tu. Ya, hak tadi kawan yang nombor satu, sahabat yang pertama, harta kita suka, sayang. Bila cakap bahagia curah mata kita. Wah, ya, di mana lagi? Macam mana kita nak buat? Kita rasa seronok ni dengan harta ni. Dengan projek, dengan kita nampak keuntungannya. Bila cakap soal keluarga, bahagia. Nak kahwin, dapat suami, dapat isteri, dapat anak, kebahagiaan. Itu fitrah manusia. Sukanya dapat, ya, bersama dengan keluarga. Yang tak kahwin nak kahwin, yang tak dapat anak bahagia. Tapi yang dirindui, yang dicintai, yang diingati ni, wa yarji'un isna, dua ni balik. Subhanallah, sahabat yang paling kita tak suka di dunia, kita tak pandang dia, kita tak tanya khabar dia, kita sisihkan dia, kita tidak ada masa untuk dia. Wa amalu, amalan kamu, sembahyang berjemaah, sembahyang tahajud, berpuasa, tahajud qiyamul lail, berzikir, berselawat, bersedekah, sembahyang duha. Subhanallah, hak ni hak kamu paling tak suka ni, yang kamu luangkan masa sikit saja untuk dia. Rupa-rupanya kata Nabi SAW, wa yabqa wahid, inilah yang akan kekal bersama dengan kita. Sahabat yang paling kita tak suka di dunia, yang kita rasa dia membebankan kita, melambat-lambatkan kita, menyebabkan kita besok hari mengantuk mata kalau kita bangun tahajud, tak cukup tidur, menyebabkan kita rasa tubuh kita letih kalau kita berpuasa, menyebabkan kita rasa apalah nak zikir sangat, nak bersedekah nanti fakir miskin. Subhanallah, wa yabqa wahid, yang satu inilah yang kekal, yang inilah penemang kita di alam barzah sana. Subhanallah. Marilah tuan-tuan semua kita saling memperingat antara satu sama lain. Saya yang menyampai, bukan yang sempurna, bahkan yang hina dina, banyak dosa. Mau peringatkan diri saya, moga Allah beri kekuatan lisan yang bercakap ni untuk beramal dengannya. Moga Allah Ta'ala akhirkan kita semua husnul khatimah. Sahabat kita yang pertama, wa amaluhu, amalan kita, bukan ahluhu wa maluhu, bukan harta, bukan keluarga, amalan kita. Utamakan itu. Bersahabatlah dengan amalan ini, jangan tinggalkan dia. Waktu 24 jam, lapangkan paling banyak waktu kita untuk dia, kerana dialah peneman kita. Biasakan berkhulwat dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita perlu putuskan hubungan kita dengan dunia, dengan kawan-kawan, dengan hobi kita. Cari waktu kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan semua, moga Allah merahmati dan meredai kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita, dan kurniakan yang terbaik dalam hidup kita. Marilah kita akhirkan kuliah kita pada pagi ini dengan sama-sama kita bermunajat, berdoa, bermohon pada Allah Ta'ala. Saat hati kita sedang bermuhasabah, saat datangnya keinsafan, saat Allah ya Latif itu menjentik hati-hati kita, mendatangkan keinsafan dalam diri kita, mari kita ambil peluang ini. Kita bermohon pada Allah, moga ya Allah Ta'ala kurniakan kita keikhlasan. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua redanya, syurganya. Dijauhkan sifat ujub, sombong, riak dan juga takabur dalam diri kita. Semua yang kita buat ni minta Allah kurniakan keikhlasan, istiqamah dengan sungguh-sungguh. Innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amala ayyutqinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai ketika mana kamu buat satu pekerjaan, satu amalan, amal ayyutqinah, kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Kamu doa, sungguh-sungguh kamu doa. Kamu tahajud, Masya Allah, tahajud bangun, bukan tahajud yang mengantuk, tidak, tahajud sungguh-sungguh. Di sujud yang terakhir kamu tu kamu minta, himpunkan semua hajat-hajat. Allah tahu isi hati kita.
masalah yang sedang kita hadapi, bebanang yang sedang kita tangguh, kesulitan yang ada di depan mata kita, yang terpendam, terbuku dalam hati ini, kadang-kadang tidak tercurah kepada makhluk. Nak cerita ke orang, tak mampu orang nak menanggungnya. Allah mengetahui segala-galanya. Di sujud yang terakhir kita, semuanya kita halakan pada Allah. Keluh kesah kita, kita adukan. Air mata kita, kita tumpahkan. Semuanya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya-Allah hadirkan hati kita, insan-insan yang kita sayang dalam kehidupan kita, sama ada yang hidup, yang telah pergi meninggal dunia. Tujuan Allah jadikan yang hidup, yang mati. Orang hiduplah mendoakan si mati. Kerana orang yang sudah mati, tidak ada lagi doa, tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi apa amalan. Iza mata banu Adam in qata amalu. Bila matinya anak Adam, in qata amalu, terputus amalannya. Yang ada hanyalah 3, illa min salat, sedekatin jariah, sedekah dia masa dia hidup dulu, atau ilmu yang tafa'i bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau tuan-tuan rasa kuliah ni bagus, ada manfaat, share tag kat kawan-kawan kita, sebarkan. Ya. Kalau rasa tak bermanfaat, tak apa. Ya. Kerana inilah usaha yang mampu kita buat. Saya pun kalau ikut tak layak nak bercakap ni, nak beri orang peringatan, kerana takut dengan diri sendiri, bimbang. Ya. Kadang-kadang rasa tak layak nak cakap. Kerana di depan saya, orang-orang di keliling kita ni orang yang lebih mulia, orang yang lebih dekat dengan Allah, orang yang Allah pandang dia dengan penuh pandangan rahmatnya. Kita takut dengan diri kita sendiri. Lepas tu tuan-tuan semua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah ya, awaladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan. Termasuk dalam nama kata kawan-kawan, sahabat-sahabat, keluarga. Ya, yang selalu saya sebut di sini, orang-orang yang menaji anak-anak yatim, fakir miskin yang belajar di sini percuma. Satu huruf Quran yang dibaca oleh mereka itu adalah syafaat untuk kita di alam barzakh sana. Bukan 30 juzuk. Satu huruf Quran itu syafaat bagi kita. Maka jangan lupa kita bersedekah, menanggung. Kita tak mampu hafal Quran, biayai orang hafal Quran. Kita tak mampu nak puasa, infak harta kita untuk tajuk orang berbuka puasa. Kita tak mampu nak buat sekolah tahfiz dan sebagainya, kita bantu orang yang buat. Ya, moga Allah Ta'ala alihkan pahala itu sama. Ya. Atau ada orang dia kata, Ustaz, masa tahajud tolong gunalah tasbih ni, tolong guna kopiah ni, tolong guna itu, pakailah baju ni, pakai tu. Ya, kerana dia nak dapat kelebihan di atas apa yang dia beri. Orang guna, orang pakai, dapat beri hadiah pada guru dia, memuliakan seorang, ihtiram, memuliakan guru, kerana nak dapat kelebihan-kelebihan yang sama. Kita tak mampu, kita buat. Moga Allah Ta'ala beri pahala untuk kita semua, insya-Allah. Ya, hadirkan hati kita, hadirkan insan yang kita sayang, yang hidup, yang telah pergi meninggalkan dunia ini, semuanya. Yang pernah kita sakiti, kita zalimi, kita umpati, kita fitnah dia, kita putuskan silaturahim. Minta Allah satukan hati kita, minta Allah beri kekuatan kita bermohon kemaafan. Kita tidak muflih di akhirat. Yang menzalimi kita, yang menyakiti kita sekalipun, hari ini berkata-katalah kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku maafkan dia kerana-Mu, ya Allah, kerana-Mu. Maka terpadamlah dendam kita, terpadamlah kebencian, terjahitlah luka kita, tertutuplah kedukaan itu. Apa-apa yang dibuat kerana Allah pasti mendapat rahmat Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, Allah memaafkan orang yang memaafkan. Jadilah orang yang memaaf, kerana Allah memaafkan orang yang memaaf. Allah mengampun orang yang suka memberi kemaafan dan keampunan. Baiklah, akhirnya kita akhirkan kuliah kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin,
حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يا الله يا رحيم يا ودود يا رب السماوات والأرض، يا قدوس يا سلام يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم. يا الله يا تواب يا الله يا سامع يا الله يا مجيب يا الله يا مؤمن يا محيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami, rahmati kami semua dengan keampunan-Mu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kecil yang besar, yang sengaja yang tidak sengaja, yang terang yang tersembunyi, semenjak kami akhir balik sehingga saat kewafatan kami. Izinkan tangan kami yang hina dina ini ya Rabb, mata kami yang banyak memandang yang haram, hati kami penuh dengan maksiat, pemikiran kami, hati kami penuh dengan sangkaan yang buruk kepada-Mu ya Rabb. Lidah yang sentiasa mengumpat memfitnah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Rahmati kami dengan keampunan-Mu ya Rabb. Kurniakan kekuatan pada kami ya Rabb untuk mengejar kehidupan di akhirat nanti ya Rabb. Kurniakan kekuatan pada kami ya Rabb untuk bersahabat dengan amalan yang soleh, dengan amalan-amalan yang mulia, untuk kami berkhalwat dengan-Mu ya Rabb. Bangun di tengah malam, pilih kami di kalangan hamba yang Engkau cintai, yang Engkau redai, yang Engkau kurniakan halawatul ibadah, kelazatan dalam ibadah. Bangkitkan kami ya Rabb di waktu malam. Izinkan mata ini menangis di hadapan-Mu ya Rabb. Izinkan hati kami meluahkan segala-galanya pada-Mu ya Rabb. Keluh kesah kami, ujian kami, kesulitan kami, sakit kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa kami, apatah lagi dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampun dosa ibu kami yang bertarung di antara hidup dan mati melahirkan kami, susah dalam susah, sakit dalam sakit. Ganti rahim yang dengan asma'ul husna-Mu yang kami tumpangi ibu kami 9 bulan 10 hari dengan syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah, gugurkan dosa ibu kami sebagaimana Kau menggugurkan darahnya, air matanya di saat ia melahirkan kami. Gantilah setiap titik susu yang kami minum itu ya Rabb. Jadikan ia amal kebajikan berpanjangan buat ibu kami. Ganti dengan susu daripada syurga-Mu ya Rabb. Ampuni dosa kami terhadap ibu kami ya Rabb. Ya Allah, rahmati ayah kami, ampuni dosa-dosanya. Jadikan setiap titik peluhnya, keringat, tenaganya membesarkan kami, menafkahi kami, mendidik kami, menyayangi kami. Jadikan semuanya itu pahala buat ayah ibu kami, ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan dunia. Rahmati mereka ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mereka, bahagiakan mereka dunia akhirat. Kurniakan kesihatan pada mereka, berkahi sakit bagi usia dalam ketaatan kepada-Mu. Akhirkan hidup mereka husnul khatimah. Yang telah pergi meninggalkan dunia, jangan Engkau sia-sia mereka dengan dosa-dosa dan kejahilan mereka. Sebaliknya, tempatkanlah mereka di raudhah min riyadil jannah, di taman syurga-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup anak-anak yang soleh dan solehah. Bahagiakan rumah tangga kami, jadikan anak-anak kami anak soleh-solehah. Buka pintu hati kami, pintu hati pasangan hidup kami, anak-anak kami. Kurniakan keluarga kami, rumah tangga kami jannah qabla jannah, syurga sebelum syurga. Selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman, musibah dalam beragama,
Himpunkan kami semuanya, adik-beradik kami, keluarga kami dalam syurga dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi anak-anak pelajar kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat yang kami semua berhimpun pagi ini. Hati-hati kami berhimpun kerana mencintai-Mu ya Allah, kerana bebanan dakwah-Mu ya Rabb, kerana mencintai Rasul-Mu Nabi SAW. Pertahukan hati-hati kami, eratkan kasih sayang kami, suburkan hati kami dengan iman dan takwa. Ajari hati kami bersyukur, redha, bersabar ya Rabb. Jangan Kau pisahkan kami semua dalam syurga-Mu ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selamatkan negara kami, selamatkan negeri kami, selamatkan tanah air kami, keluarga kami daripada musibah COVID-19. Pelihara kami, kurniakan kami pahala di atas ujian ini. Kuatkan pergantungan kami, kuatkan hubungan kami, supaya kami lebih hampir dan dekat dengan-Mu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima dan mengijabahkan doa-doa kita semua. InsyaAllah, yakinlah satu doa yang diijabahkan, semuanya Allah Ta'ala akan ijabahkan doa itu. Dan saya mohon diberi kemaafan ada kesilapan dan kesalahan. Moga Allah merahmati dan meredai kita semua. InsyaAllah moga kita jumpa lagi. Mohon dalam doa tuan-tuan kebaikan yang tuan-tuan lakukan, ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat, doakan sama saya. Moga Allah himpunkan kita di syurga. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توبة